warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan ketentuannya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini di surah An-Nur, Country Kajang. Saya mendoakan agar datuk, datin, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, semuanya diberkati hidup, dimurahkan rezeki, dikurniakan dengan umur yang panjang, dikurniakan dengan zuriat keturunan yang soleh dan solehah, dan didekatkan jodoh bagi yang belum. Jodoh belaka ni, ya, alhamdulillah, ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi pada pagi yang sangat barakah ini, sebenarnya dalam hidup kita, apabila Allah Ta'ala menempatkan kita berada dalam majlis yang baik, itu tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Ya, bila Allah menempatkan kita berada di majlis atau tempat yang baik, itu tanda Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita. Tandanya dalam ramai-ramai manusia, dalam kesibukan yang pelbagai, tetapi dipilihnya kita untuk berada dalam majlis umpama ini, itu tanda-tanda Allah Ta'ala kasihkan seseorang itu. Seperti yang disebut oleh, kalau tak salah saya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kata dia, antara tanda-tanda Allah tak pedulikan hambanya, maknanya tak peduli ni macam, bukanlah tak peduli itu dalam arti kata tak bagi nyawa, tak bagi, bukan. Tak peduli ni maknanya tak bagi kasih sayang sangatlah pada hambanya itu. Tandanya apa? Ialah orang itu Allah sibukkan dia dengan perkara yang sia-sia. Saya ulang, tanda Allah tak pedulikan hambanya itu nak jadi apa kau jadilah. Itu tandanya apa? Iaitu tandanya Allah Ta'ala sibukkan orang itu dengan perkara yang sia-sia. Tak ada makna apa. Kalau dia buat pun macam tak memberi erti kepada dia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita lah di kalangan orang yang terkeluar daripada golongan yang seumpama itu, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah. Jadi pada pagi ini saya diamanahkan untuk berkongsi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati umat akhir zaman. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita renung ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, janganlah kamu menjadi seperti kaum atau umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka itu sifat mereka ialah diberikan mereka rasul, kitab, peringatan dah diberikan, tetapi apa yang berlaku ialah setelah satu tempoh yang panjang, disebut dalam ayat tersebut fatala alaihimul amad, itu maksudnya satu tempoh yang panjang. Tempoh yang panjang tu maknanya tak ada majlis ilmu, tak ada program agama, tak ada program yang memberikan kita nasihat. So kesan dia apa? Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut cause and effect, sebab dan akibat. Disebabkan sudah lama kita ini jiwa tidak dihidangkan dengan ilmu, maka efek dia apa? Allah Ta'ala sebut faqasat qulubuhum, hati mereka akan menjadi keras. Itu tandanya. Maknanya kat sini kita kena berjaga-jaga. Akibat kalau kita ni sudah lama tak mendengar ilmu, tak mendengar nasihat agama, Allah sendiri telah memberitahu kesan dia apa? Iaitu hati mereka akan menjadi keras. Baik, ulama memberikan beberapa gambaran. Tanda-tanda orang hati keras ni ada beberapa, ya, tanda-tandanya. Antara tanda-tanda hati keras ada beberapa, ya. Yang pertama ialah orang hati keras ini sifat dia apa? Malas beribadat. Ya, orang kalau hatinya sudah keras, maknanya hati dia ini macam kita panggil expired pun, dia sudah rosak pun, dia pun lebih kurang begitulah. Tanda yang pertama, dia akan malas beribadat.
Malas beribadat ni dalam arti kata Allah Ta'ala sudah cabut rasa manis dalam beribadat pada hati dia. Bila dia buat benda baik, rasa nak cepat habis. Dia tak boleh tunggu lama. Solat kalau imam, kalau boleh mau imam yang roket punya, mau cepat yang habis ni. Mau yang lagi cepat ni lagi bagus. Panjang-panjang tak boleh, kesian kadang-kadang kita tengok imam. Imam ini kesian dia. Kadang-kadang boleh jadi mangsa keadaan pun dia juga imam ni. Ada kalau imam tu baca panjang sangat, marah makmum semua. Apa imam tak ada hati perut, macam dia seorang nak masuk syurga. Baca panjang-panjang. Imam baca pendek pun kena marah juga. Makan gaji buta. Walas, aku pun boleh. Inna atoina. Aku pun boleh macam tu. Bacalah panjang sikit. Baca pendek pun kena marah. Salah baca pun kena marah. Bukan kena tegur, kena marah. Kesian kat imam. Wa tawassaw bil dia lupa. Hak tasawuf dulu. Wa tawassaw bil dia lupa. Imam tu dia haraplah makmum belakang tolong betulkan dia. Wa tawassaw bil senyap belakang. Belakang lebih kurang tu. Rokok ajalah. Rokoklah imam tu pun kena marah, salah pun kena marah. Ya Allah. Jadi orang kalau hatinya keras, tandanya ialah dia malas beribadat. Kalau boleh nak cepat habis, itulah dia. Tanda yang kedua, orang yang hatinya keras ialah dia cergas dengan maksiat. Maknanya kalau benda-benda yang berkait dengan kejahatan, benda yang mungkar, itu dia cergas sebab tu. Ya, kalau nak dengar majlis-majlis yang baik macam ni, Allah, sikit lagi mata mau shutdown. Tak boleh tak boleh jadi ngantuklah ya Allah. Cuba mengumpat tengok. Kan, cuba gosip tengok. AMT, ahli mesyuarat tingkap. Ya. Cuba cerita buruk orang ni, oh segar, padahal letih semalam tidur lewat. Tapi cerita buruk orang dia segar lah jadi. Tapi bukan orang di sini, tapi di planet Pluto kalau ada. Ya. Dia semangat tengok rancangan agama. Subhanallah, sekarang ini program agama telah mendapat tempat yang begitu banyak sekali di rancangan-rancangan. Ini semua akibat dari doa datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan semualah, doa semualah ya. Alhamdulillah. Banyak program agama sekarang. Kalau tak sempat ke masjid pun, di rumah pun nanti balik buka, ada saja rancangan agama, ada saja kan. Tanyalah ustaz, jawablah ustaz, entah apa nak tanya ustaz. Banyak tak tahu macam-macam rancangan. Tetapi tetap ada juga orang yang tidak ada selera terhadap perkara kebaikan. Tetap dipilihnya rancangan yang mungkin tak membangun jiwa lah. Acara renang wanita berirama. Yang tu dia minat kan. Yang ni kalau boleh jangan iklan ya. Dia seronok tengok. Ya Allah, kalau ceramah ni ya Allah, kadang ustaz tu baru bagi salam, Assalamualaikum. Muak dah. Muak dah ya Allah. Berkorang sinilah ya, subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tanda orang hati keras ialah dia tak suka terima nasihat. Ya, dia tak suka terima nasihat. Maknanya orang nak nasihatkan dia, walau siapa sekalipun, dia tak suka. Itu tanda hatinya sudah tak boleh buat apa dah hati dia tu. Namun dalam masa yang sama, ulama juga ada menyebut cara-cara untuk mengubat hati, dipanggil sebagai ubat hati. Ada beberapa cara nak ubat hati. Ubat hati tu ada 5 ya, ubat dia. Ya, suplemen kepada hati lah. Ada ubat dia. Apa dia? Tumbuh hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpolono, kaping 4 kudu enteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Ngerti? Lucu ni. Itu je lah Jawa yang aku tahu. Ya? Apa dia? Ada, mesti ada. Siapa? Jawa. Ke Jerman, Jawa tu. Saya mai sebut aja tajuk tak betul tu. Tajuk Jawa yang tak betul. Dia kata apa? Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat banyakkanlah berpuasa.
zikir malam banyakkanlah. Dapatkan yang original di pasaran ya. Terima kasih ya. Jadi itulah sedikit sebanyak ya sebagai apa kata orang, penguat jiwa dan semangat kita. Mudah-mudahan hati kita ni hati yang sihat. Sebab kenapa saya sebut soal hati? Sebab kehidupan kita ini semuanya berkait dengan soal hati. Sedar maupun tidak, kita ini hidup kita semuanya soal hati. Betul ya? Kalau kita kata hadiah pun namanya cendera hati, sagu hati, buah hati, makan hati, sakit pun hati. Kan? Kalau naik atas jalan raya, hati-hati. Orang tak kata otak-otak, hati-hati di jalan raya. Kan? Semua hati. Nak bagi tahu kata hidup ni soal hati tu, dan sampai ke akhirat nanti pun hati juga. Dalam Quran Allah Taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah kata apa? Sadaqallahul azim. Hari di mana tidak ada gunanya lagi anak, bina, harta, semua dah tak ada guna lagi dah. Kalau bawa pun tak laku. Bawa pun tak laku. Kita jangankan kata negara akhirat, negara lain daripada Malaysia pun duit dah tak laku dah. Dan bawa duit Malaysia nak pergi tak boleh. Tak lepas duit tak boleh. Kena tukar duit dia baru dapat. Mata wang kita negara lain tak boleh, kena ikut mata wang dia. Sama macam akhirat, negara akhirat dia ada mata wang dia, pahala. So pahala itu adalah mata wang yang kita nak kena prepare daripada sini, kena tukar siap-siap. Ya, dalam bentuk itu dalam bentuk amal-amal soleh. So hati ni akhirat nanti Allah Taala nak tengok hati dulu, bukan lutut, bukan otak tak. Allah tengok hati dulu. Hati yang disebut salim. Salim iklim ke? Tak. Salim ni maksudnya hati yang sejahtera. Sejahtera ni dalam arti kata Imam Ibnu Katsir, hati yang sejahtera maksudnya hati yang terhindar daripada syirik dan segala perkara-perkara yang khurafat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai intro kita ya, baru nak masuk tajuk. Jangan marah ya, nanti kena jual. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita kali ini berkait dengan soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati umat akhir zaman. Mau tak mau, marilah sama-sama kita dalam majlis yang sama-sama kita nak zikra Rasul, mengingati Nabi ini. Alangkah baiknya kita berselawat sama-sama insya-Allah ya. Boleh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu bila kita sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati umat akhir zaman. Baik, saya nak mulakan dulu tentang umat akhir zaman itu dulu. Ya, baik. Baginda Nabi adalah Rasul yang diutuskan sebagai penamat kepada sekalian Nabi dan juga Rasul. Maknanya khusus kita ini umat akhir zaman. Kalau kita tengok tuan-tuan, umat akhir zaman ini adalah umat yang antara umat yang begitu mencabar sekali hidup dia. Antara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara cabaran terbesar umat akhir zaman ini adalah gangguan ataupun cabaran fitnah terbesar ialah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. So Dajjal juga disebut sebagai penipu. Dajjal juga disebut sebagai pemusnah. Itu sebab kalau kita perasan kalimah Dajjal ini kadang-kadang kita gunakan untuk beberapa keadaan. Siapa pula yang buat Dajjal untuk aku ni? Pasal tak?
Siapa pula yang buat dajjal kat sini ni? Kan? Siapa pula yang merosak kat sini? Siapa pula yang buat benda-benda yang bersifat kemusnahan? Itu dajjal. Baik. Cuma saya bukan nak urai pasal dajjal ini siapa, daripada mana dia akan keluar nanti ke, daripada bukan. Yang tu mungkin pada kesempatan akan datanglah. Cuma yang saya nak sebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi diutuskan kepada kita untuk masing-masing kita nak kena bawa diri kita secara betul, berbekalkan akidah yang mantap untuk menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi datang kepada kita untuk betulkan kita punya akidah kita, kerana daripada akidah datangnya akhlak. Kalau tuan-tuan perasan, ada sebahagian daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang mengingatkan kita tentang betulkan akidah kita, sebab kalau tak betul akidah nanti akhlak tak betul. Ya. Tuan-tuan, kalau kita tengok kan antara yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara lain mafhumnya apa? Nabi menyebut bahawa kelak nanti di hampir ketika saat nak berlakunya kiamat, akhir zaman, nak berlakunya kiamat nanti ni, kata Nabi apa? Suasana yang begitu, zaman-zaman yang menipu. Saya ulang zaman-zaman yang menipu. Zaman-zaman yang menipu ini dalam arti kata kat situ, manusia akan jadi dalam keadaan tak boleh nak detect yang mana satu yang hak, mana satu yang batil, mana satu yang betul, mana satu yang salah. Mungkin kita sekarang ni kita rasa macam takkan tak boleh beza salah betul kan? Tak. Akan datang satu zaman orang tak boleh nak, sebab nampak macam jahat, tapi kalau tak buat macam tak kena buat juga, macam tu. Ada orang macam tu. Kalau benda ni kalau tak buat macam tak kena, tapi kalau buat tak betul. Macam tu. Dia akhirnya zaman yang orang tak boleh nak clear mana satu yang betul, mana satu yang salah. Itu sebab kita diajar doa apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ingat kan doa tu? Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar-benar itu benar, jelaskan yang mana benar itu, mana yang salah, yang batil itu jelaskan, supaya kami clear mana satu jelas, mana satu yang hak, yang betul, dan mana satu yang salah. Nabi kata akan datang zaman itu, zaman yang orang dah tak boleh beza mana satu salah, mana satu betul. Kalau kata anak sekalipun, kalau anak pakai, ya Allah, dia punya baju ni memang tu dia punya baju memang seksa. Dia seksa pakai, kita pun seksa tengok. Kawan saya cerita masa dekat Indonesia, ya. Tak apalah, Indonesia tu luas kan. Adalah kawasan tu, jangan bicara pula. Kawan saya cerita, turun saja daripada bas, adalah sekumpulan anak-anak dara ni. Dia cakap apa? Masjid mas, masjid. Pakainya memang seksa, tapi cakapnya masjid. Kan keliru tu. Kau cakap masjid, tapi yang kau tu sebenarnya pakai macam tu. Masjid mas, masjid. Rupanya masaj dan pijit. Jadi jangan cari pula tak mana tu. Jadi maknanya ialah zaman akhir zaman ini zaman yang begitu mencabar sekali. Sampai kadang-kadang kita pun dah kadang-kadang bercampur pula yang baik dengan yang jahat, bercampur habis. Ya, dangdut amal, bercampur pula dia. Ada pula amal di sebalik dangdut tu ya. Kadang dia bercampur habis. Cuma saya nak sebut apa? Tu yang Nabi kata. Nabi kata apa? Tahun-tahun yang menipu itu, zaman yang menipu itu, keadaan dia ialah orang yang jahat akan kelihatan, akan nampak baik. Disebut sebagai apa? Wa yusdaqul kazib. Orang yang penipu, pembohong, yang jahat dibenarkan, dianggap dia ni betul. Tetapi yang memang betul, baik, wa yukzabus sadiq, dianggap penipu. Yang baik, yang bagus, yang amanah dianggap pengkhianat, dianggap tak betul, dianggap jahat, ni semua. Itulah dia. Itu Nabi sebut. Maknanya dia terbalik habis semua tu. Suasana tu dia jadi kelang kabut, dia terbalik habis. Kalau anak pakai baju kadang ketat ke apa, gambar tengkorak lah, terkoyak sana sini. Kemudian mak lah risau dulu kan. Bang, tengok bang, anak kita tu pakai apa pula tu? Abah dia kata, itu zaman dia. Kita dulu kan seluar yeki, tangan lipat. Itu zaman kita. Ini zaman anak kita begitulah. Maknanya benda tu kelihatan pada bapak tu biasa. Tapi kalau anak tu dulunya macam tu, lepas tu masuk asrama ke, barangkali mahat tahfiz ke, balik dari
motivasi ke apa, dia balik dia pakai serban, dia pakai jubah. Bang tengok bang anak kita bang, dia pakai jubah bang, dia pakai serban bang. Abang risau juga, takut masuk IS ni. Nampak kan? Yang baik nampak kelihatan macam nak jadi jahat. Yang jahat dikata biasalah tu. Itu tuan-tuan. Tu yang Nabi kata, akhir zaman nanti orang yang baik dianggap penipu, yang penipu dianggap betul dan dianggap dia ni boleh terima amanah pula tu. Kacau bila habis. So bila keadaan dah jadi macam tu, Nabi kata akan datang satu golongan, sebab masyarakat akan mula nak cari yang mana satu yang betul ni. Sebab yang ni dah baik tapi anggap penipu, yang dah penipu dia anggap baik pula, mana satu yang betul. Nabi kata di saat al-haru wal biru wal qalam kalibut, haru biru kelam kabut tu, tengah-tengah kelam kabut tu, Nabi kata akan tampil satu golongan, yang mana golongan itu namanya Arwaibidah. Cuba sebut. Ya, belajar bahasa Arab kan, Arwaibidah. Arwaibidah ini siapa? Kata Nabi. Sahabat tu tanya, ya Rasulullah, siapa yang Arwaibidah ni, golongan apa, perangainya apa, cirinya apa? So Nabi kata Arwaibidah ini orang-orangnya sifat dia apa? Sifat dia apa? Dia bila dia bercakap nampak sangat bodoh, tapi dia tak malu menampakkan kebodohan dia waktu bercakap di depan orang. Dan bila dia bercakap itu, dia bercakap benda tu dia tak tahu pun, dia jahil dan dia bodoh tentang satu benda tu, tapi dia cakap juga di hadapan khalayak, dan khalayak pun nampak sangat dia tu bodoh, tapi kenapa lah dia cakap juga. Itulah dia. Itu namanya Arwaibidah. Golongan yang sesat habis. So tuan-tuan jangan tanya saya pula siapa orang tu. Tuan-tuan cuma saya ni sebagai orang yang memberikan tuan-tuan satu hidangan. Tuan-tuan buatlah pilihan sendiri. Nak mengatakan bahawa sudah tiba sekarang zamannya, ataupun nampak gaya macam akan datang, ataupun dah lama berlaku, ke Allahuakbar terpulanglah. Saya nak bagi tahu apa yang umat akhir zaman kena tahu. Mission besar Nabi datang kepada kita sebagai umat akhir zaman. So dalam keadaan kelam kabut itulah Nabi Muhammad SAW, Nabi mengingatkan kepada kita supaya senantiasa betulkan akidah kita. Tuan-tuan kalau tengok dalam Quran, tengok dalam hadis, antara yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, Nabi SAW, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi, barang siapa di kalangan kamu ini, warga country high, Ustaz Ilyas dan siapa sahaja, yang beriman pada Allah, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka sifat yang ada pada orang-orang itu tandanya apa? Yang pertama, fala yu'zi jarahu, maka janganlah kamu menyakiti hati jiranmu. Itu Nabi sebut. Nabi kata apa? Siapa yang lambang tanda dia tu beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, maka janganlah kamu sakiti hati jiranmu sendiri. Jangan. Tuan-tuan nampak tak? Apa kaitan antara beriman dengan Allah dan hari akhirat itu menyebabkan akhlak tu jadi baik? Ada kaitan rupanya ya. Rupanya orang yang ingat pada kematian, ingat pada Allah, perangai automatik jadi baik. Kalau perangai buruk, artinya iman dia ada goyang. Dia tak berapa nak yakin dengan Allah, dia tak berapa nak yakin dengan akhirat. Kalau orang yang memang piling dia kuat tentang Allah dan hari pembalasan, perangai mesti baik. Sebab dia tahu dia akan dibalas. Dia tahu dia akan dikenakan hukuman. Tapi kalau dia pun goyang, bab akidah pun dia tak ni sangatlah, duk hafal sifat 20 tu lah, duk hafal saja tak hayati pun. So akhirnya perangai dia pun lebih kurang saja, mulut pun jahat. Kan kuliah datang tapi mulut jahat juga. Ustaz cakap dengan siapa? Tak tahulah siapa-siapa yang buat perangai lagu tu lah kan. Jadi maknanya Nabi sebut yang pertama, fala yu'zi jarahu, jangan sakitkan hati jiranmu sendiri. Cuba kita lihat Nabi Muhammad SAW, peribadi Nabi, akhlak Nabi begitu mulia, begitu tinggi sekali. Kalau tuan-tuan tengok yang disebut oleh Syekh Abu Hudah. Syekh Abu Hudah ini seorang ulama yang hebat. Dia kata apa? Dia kata kalaulah Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, Nabi itu kalaulah dia tak dikurniakan dengan mukjizat Nabi antaranya apa? Banyak. Sampai orang tanya
Syafi'i, wahai Imam, antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad yang paling power siapa? Bahasa mudah lah kan. Yalah, Imam Syafi'i kata Nabi Muhammad SAW, kata Imam Syafi'i, kalau Nabi Musa pakai tongkat pukul batu, terpancar keluar air 12 mata air. Nabi Muhammad SAW waktu dalam peperangan, ada yang kata perang, ada yang kata waktu dalam ramai-ramai lah, duduk ramai-ramai ni, nak berwuduk air tak ada kecuali sedikit saja air. Nak berwuduk ramai 700 orang, nak berwuduk tentu ramai. Jadi apa yang berlaku? Nabi minta air tersebut, yang sikit tu Nabi celup, angkat saja jari, keluar air daripada jari jemari Nabi. Kalau Nabi Musa pakai kayu, pukul batu lagi, tak, ini celup saja jari keluar ni, apa air tu keluar ke jari. Oh, canggih Nabi kita. Ya, hebat. Lepas tu orang tanya lagi, wahai Imam Syafi'i, antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi kacak, siapa lagi handsome, lagi anggun, siapa lagi? Kalau tuan-tuan sendiri agak-agak tuan-tuan nak setakat duk belajar ni, siapa lagi cun? Nabi Yusuf ataupun Nabi Muhammad SAW? Siapa dia? Nabi Yusuf, kita tahu kisah dia kan, bagaimana dia keluar satu ketika masa dia keluar, yang wanita-wanita, perempuan-perempuan ni semua orang-orang besar lah time tu. So masa Nabi Yusuf keluar saja kan, time tu kan ada yang kata time tu dia macam rewang lah, dia macam rewang, tengah duk kupas-kupas bawang, ada yang tengah duk makan-makan, tak, yang penting tangan tu berpisau, ada pisau. So terpesona, handsome sangat sampai tak sedar. Mungkin kita hari ni secara logik tak kalah handsome sangat, apa tak tengok jari sendiri. Tuan-tuan jangan main-main ya. Ada orang dia tengah masak, dia tengah goreng ikan, sekali tengok Tuan Anas Mikael, tengok cerita Tuan Anas, ya Allah, Aaron Aziz, ya Allah, handsome-nya, hangus ikan tu. Kan? Yang lebih kurang lah tu. Yang sana orang tu potong jari, ini hangus ikan, okey tu. Sebab terpesona. Kan? Sama lah macam yang laki-laki pun sama. Kan? Kita kan kalau bawa kereta, sekali anak-anak gadis kelang lalu kan, bagaimana orang rumah tidur sebelah, elok tengok tu kan, lampu hijau orang tak jalan lagi, terpesona. So Nabi Yusuf ini orang tengok dah bertiris jari tu. Tuan-tuan tahu, Imam Syafi'i kata, kalaulah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ada hidup pada zaman Nabi Yusuf tu, nescaya perempuan-perempuan tu kalau tengok Nabi Muhammad bukan terhiris jari, terhiris hati. Pasal handsome sangat Nabi, itu mukjizat Nabi lah, handsome sangat. Pasal Nabi, bukti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada satu kitab tentang biodata Nabi. Tuan-tuan boleh tengoklah itu, peribadi Nabi tu, kitab Syama'il Muhammadiyah. Tak silap saya terbitan BTS pun ada, Telaga Biru pun ada, tak ada yang diterjemahkan ya. Tuan-tuan boleh rujuk. Kan ada sahabat Nabi dia kata, ya Rasulullah, aku tengok wajahmu, tengok bulan, tengok wajahmu. Kesimpulannya wajahmu lagi cantik dari bulan. Maknanya dah tak ada tandingan, manusia pun kalah, bulan pun kalah. Macam kita kan, biasa kita ni kalau nak perkenalkan orang, kita akan compare sesama orang, betul tak? Contoh macam Datin, Datuk semua nanti balik rumah kan, tuan-tuan semua balik rumah, mungkin anak tanya ke menantu, tanya, mak daripada mana mak ya? Ada kuliah duha tadi Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas yang mana tu mak? Alah, Ustaz Ilyas yang muka dia macam Adi Putra. Astaghfirullahaladzim. Jauh panggang dari api. Adi Putra punya driver boleh tuan-tuan kena banding saya dengan orang. Mana ada orang tak ada Ustaz Ilyas muka macam pinggan kena kahwin, mana ada, berkilat kan? Tak ada. Mesti banding dengan orang juga. Ni Nabi tak ada banding, bulan pun kalah. Cantiknya wajah Nabi. Tu. So apa yang Syekh Abu Budah dia kata, kalaulah Nabi itu tak dikurniakan dengan mukjizat-mukjizat tadi tu semua, kalaulah Nabi tak ada mukjizat tu, akhlak Nabi pun dah macam mukjizat dah. Maknanya akhlak, perangai Nabi itu, sifat Nabi itu pun dah macam mukjizat dah. Mukjizat ni kan sesuatu yang boleh menyebabkan orang terpesona, orang teruja, orang suka, orang ikut. Itulah dia. So akhlak Nabi. So Nabi dalam bab jaga hati jiran cukup hebat.
Kan pernah satu ketika Nabi SAW, Nabi dijemput oleh seorang sahabat yang mana dia ini ada buah. Ada ulama sirah kata buah limau. Tak apalah, cuma bila Nabi, sahabat-sahabat yang lain pergi ke rumah sahabat tu yang jamu buah tu, bukanlah besar-besaran sangat majlis tu macam kita lah, nanti lepas isyak je pun datang rumah ada buah sikit apa, macam tu lah, bukan besar-besaran sangat pun, cuma sebut datang lah. So bila ada di rumah tu, time tu Nabi SAW, tuan rumah pun jemput makan, Nabi pun bismillah makan lah. So sahabat ni semua memang hormat, tunggu Nabi makan dulu. Tak apalah Nabi makan, tapi nampak gaya Nabi makan seorang sajalah. Seorang saja Nabi makan, sahabat semua tengok kan. Bila balik, sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kalau bahasa kita ni makan seorang apa? Memang Nabi makan seorang kan. So Nabi kata apa? Sebenarnya buah tadi tu masam. Buah tadi masam. Orang Arab dia tak suka benda masam. Orang Arab dia suka manis-manis. Halawah, dia suka benda manis. Ya, benda-benda yang manis, madu ke apa, dia suka benda tu sebab dia menguatkan hafalan. Benda masam kan boleh menumpulkan hafalan, melemahkan hafalan benda masam. Orang kita sukalah, dia tak suka. Jadi benda manis. So Nabi kata, kenapa aku suruh? Sebab aku takut kalau kamu makan buah tu, ialah sangka dalam kepala manis, sekali makan masam, muka jadi apa? Muka memang tak boleh kontrol dia. Masam lah, dia buat kemik muka semua kan. Agak-agak kecil hati tuan rumah tu. Tuan rumah kecil hati dah. Kecil hati tuan rumah. Sebab dia mengharapkan kawan-kawan datang puji, kawan-kawan mungkin kata, oh ini marvelous, ini grade A punya limau ke apa. Ini sekali masam. Tapi Nabi senyum time makan. Tu Nabi. Tuan-tuan kalau nak mengaku jadi Nabi, makan benda masam, senyum. Tu Nabi, tuan-tuan, Nabi hebatnya, ya Allah. Makan benda masam tapi senyum, sebab nak jaga hati tuan rumah. Begitulah sifat Nabi, jaga hati jiran, jaga hati kawan. Sampai macam tu sekali. Oh ya Allah, tuan-tuan, kita kadang-kadang Allah, kawan duk balik durian, musangking, udang merah lagi apa, dia berbalik jemput kawan datang. Kawan bilang, Allah, kolesterol. Tak boleh. Ini darah naik, dia tak boleh. Halo, tak nak makan, diam sudah. Kau jangan banyak bunyi. Ada orang, masa dia beli tu, dia terbayang tau muka kawan-kawan dia. Masa dia beli tu, ingat dah, ini kalau haji ni kena, dia suka ni. Sekali dapat sampai depan kawan tu, dia kata, oh ini kolesterol pakai semua keluar. Kecil hati tuan yang beli tu dah. Jangan tuan habis bau satu kereta dia. Sanggup kerana kawan tu. Jangan. Kawan balik dari KK, bawa balik udang. Oh ini kolesterol juga, ini asid ni semua tak boleh, ini gaul ni go up, tak boleh. Tak nak makan kau diam sudahlah. Maaflah saya ni nasihat doktor sikit. Tak apalah, saya minum je tak apa. Ambil hati sikit. Itu Nabi SAW punya hebat. So umat akhir zaman perlu ambil pedoman yang tu. Nabi sebut fala yu'dhi jarahu, jangan sakitkan hati jiran kamu. Yang kedua, fal yukrim dhaifahu, muliakan tetamumu. So kalau nak rujuk tentang bagaimana nak layan tetamu, tuan-tuan boleh rujuk kisah Nabi Ibrahim melayan tetamunya yang malaikat berupa jadi manusia. Ada 6 adab tetamu dalam cerita tu, dalam ayat tersebut. Bukan saya nak cerita hari ni, sebab saya pernah cerita bab layan adab tetamu ni, tentang 6 adab tu pun ada dekat 2 jam. So hari ni kalau saya sebut, dia kena sebut sampai habis. Jadi tak payah, sebab kita hari ni sampai 4 ke apa. Oh, tinggal saya sajalah itu tuan. Jadi tuan-tuan rujuk bab layan tetamu tu ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim melayan tetamunya. Kemudian disebut lagi apa? Nabi kata apa? Tanda orang beriman pada hari akhirat dan Allah Ta'ala ialah falyaqul khairan aw liyasmut, bercakap yang baik ataupun lebih baik diam. Maknanya cakap yang baik-baik, tapi kalau tak ada apa nak cakap, tak ada modal apa nak cakap, lebih baik kamu diam saja. Betul tuan-tuan ya, sebab mulut ni jangan main-main lah ya. Sebab kalau kita tengok ulama pun pesan, orang lelaki jaga mata, orang perempuan jaga mulut. 2M, mata, mulut. Habis orang lelaki tu mulut baik sangat ke apa? Tak lah, maksudnya risiko nak dapat dosa ni biasanya orang lelaki mata. Betul tak? Orang lelaki ni dia mulut tak cakap banyak, tapi mata tu mata tu kau pergi kenduri kan, orang perempuan dia tengok apa sangat, pelamin,
Dia tengok dia punya apa ni, hiasan decoration semua tu lah. Hak lelaki kita ni tengok apa? Kan? Tengok pengantin kan? Tengok mak pengantin pun nak tengok pula. Ada selera lagi kan. Tak kisahlah mata tu mata. Jaga mata ni. Orang lelaki mata, orang perempuan mulut. Orang perempuan mulut. Kadang mulut laju sangatlah betul. Tu yang orang kata orang perempuan ni hatinya di mulut. Orang lelaki mulutnya di hati. Maksudnya orang lelaki ni kalau dia nak cakap apa, dia dalam hati yang mulut tu. Orang perempuan apa dalam hati tu di mulut. Dia terlintas terus cakap. Dia cakap terus. Baru balik bang. Memang baru balik pun abang tu pun. Tapi dia macam mana itulah dalam hati dia pun sebut lah. Dia pun sebut. Ya kita pun janganlah pergi hati sangat. Habis aku nak pergi balik. Balik orang suka sabarlah bang. Macam orang perempuan macam tu, apa dalam hati dia terus sebut. Macam saya lah kadang-kadang saya pergi ceramah, saya seronok. Kadang-kadang pergi ceramah kata ceruk masuk kampung-kampung apa kan. Kadang adalah ibu-ibu kita yang seronok dia teruja kan. Kadang-kadang dia jumpa kita, Allah Ustaz, dalam TV nampak putih. Ya? Dekat luar gelap sikit. Saya pun yalah. No comment. Allah. Tapi kita pula kena faham. Sebab dia seronok. Bila dia seronok ni macam dia tak tahu nak cakap apa. Dia seronok pasal rumah dia punya level colour tu dia tekan bagi putih. Tu nampak putih kan saya pun tak tahu lah Allah alam ke putih ke gelap sungguh pun saya tak tahu lah. Tapi yang penting kalau tak kena cara itu namanya kurang asam, ya. Itu faliyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya kat sini bila kita sebagai umat akhir zaman, kita dipesankan supaya berpegang kepada akidah yang betul, akidah yang benar. Kerana disebut juga oleh Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sempurna, umat akhir zaman yang mempunyai iman yang mantap, yang 360 punya ni, memang total bagus punya ini. Tandanya apa? Ada 3. Saya sebut ya. Tanda iman yang mantap. Ya. Yang pertamanya ialah dia senantiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kurang rasa cinta kepada dunia. Ya, kurang rasa cinta pada dunia. Maksud saya, kita jangan salah faham ya. Kurang rasa cinta pada dunia bukan maksudnya menolak dunia, bukan. Kau tak tengok TV pagi tadi? Kau tak tengok TV? TV, apa TV itu semua dunia. Zaman Nabi mana ada TV lah. Habis tu kau pergi masjid naik unta. Ada orang macam tu, dia menolak, dia semua jangan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Mencintai dunia tak bererti mencintai akhirat tak bererti menolak dunia. Bukan. Ambil dunia tu, dunia di tangan, akhirat di hati. Itu kaedah dia. Saya ulang dunia di tangan, akhirat di hati. Maknanya kalau di tangan tu, kalau terlepas pun tak sedih. Yang penting kat hati tu jangan jadi apa-apa. Maintain hati tu dengan akhirat tu. Sebab itu yang pertama kita rasa takut pada Allah. Yang kedua, kurang rasa cinta pada dunia. Dan yang ketiganya, tanda orang yang memiliki iman yang mantap ialah sabar bila dia menghadapi musibah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Dan Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, adakah manusia itu mengira-ngira menganggap bahawa dia dah cukup sekadar dia kata, ya aku beriman, kemudian dia tak diuji ke? Cakap saja beriman mesti akan diuji. Semua orang akan diuji. Cuma ujian kita ni di pelbagai subjek. Ada orang subjeknya ujian ni dalam bentuk perniagaan dia. Ada orang ujian dia dalam bentuk kekeluargaan. Ada orang ujian dia dalam bentuk dalam beribadat. Ada macam-macam ujian. Kalau yang belum kahwin ada ujian dia. Ujian dia apa? Orang tanya, Mat, bila kau nak kahwin, Mat? Alah, kita jadi tension tau. Kan kadang ada lah setengah di kampung-kampung apa, ada seorang makcik ni memang dia tak ada soalan lain lah. Itulah soalan dia. Mat, kahwin. Kau bila? Jumpa di majlis kenduri kahwin orang kan. Kau tengok tu kawan kau. Kau bila? Makcik tu sibuk pasal dia pun tak kahwin lagi tau. Dia
Lepas tu bila yang mak tu dah kahwin pula, korang ni bila nak ada anak ni? Kan? 5 tahun kahwin tak ada anak lagi. Makcik tu tak kahwin lagi. Ya. Duk sibuk tanya orang pasal anak pula. Kan? Tapi betul ya, kalau dah lama kahwin, kita mungkin akan rasa macam sedih sikit lah kalau orang tanya benda-benda tu, dia sensitif. Jadi saya kira jangan tanyalah soalan-soalan yang kita tahu dah dia orang dah kahwin lama tak. Soalan tu saya kira tak payah tanyalah, tak payah tanya. Dia boleh mengundang rasa tak syok dalam hati. Kawan datang punya pakai lawa-lawa, cucu sekali datang, soalan tu keluar, dia jadi tak syok, dia tak ada mood. Dia kira nak balik awal, dia kata apa, saya tak makan, saya minum je lah. Dia tak seronok, jangan tanya soalan-soalan macam tu lah, kecil hati orang. Itu ujian, macam-macam ujian lah. Termasuk juga tuan-tuan ya, kita ni tuan-tuan, kita tengah duduk tenang macam ni, Alhamdulillah. Tapi kalau sekali kita diuji, baru nampak kita punya iman tu di mana iman kita. Betul Saya ulang tengah duduk aman, tenang macam ni semua, kita okey, iman pun saya kira okey lah. Ya, sama ada dia hangat, suam-suam, tak tahulah kan. Tetapi kalau kita nak tahu iman kita tu betul-betul di tahap mana, bila kita diuji, baru nampak iman tu di mana. Dulu diceritakan ada seorang lelaki ni, dia buat bisnes, dia buat perniagaan, dia buat bisnes. So bisnes dia tu memang akhirnya memang lingkup lah, memang merosot, memang dia punya sampai tahap dia punya apa semua bang aset apa barang semua kena lelong habis semua. Mula-mula partner lari, partner tipu, partner khianat, partner lari. Lepas tu lah kali ada staff pun khianat dia. Lah kali bisnes dia memang habis lah. Teruk lah. Lah kali balik kampung pula orang kampung hina dia. Itulah kau dulu kau belagak sangat pakai kereta lah apa mana bisnes kau sekarang. Kutuk habis. Mak mentua pun sama, mak mentua pun malu dengan semua. Tuan-tuan tahu tak jadi apa? Subhanallah, apa yang berlaku ialah kawan dia recommend, Mat, kau nak tak kau punya bisnes semua tu datang balik? Kau nak cara cepat ke cara lambat? Datang balik semua tu, kekayaan semua datang balik. Dia kata kalau lambat macam mana? Kalau lambat doa. Kalau cepat ni aku nak cakap ni. Okey, kalau kau betul nak, tapi kau kena kuat lah, kau kena jiwa mesti kuat. Kau ikut aku, kita pergi ke Thailand. Ada benda kita buat lah. Tuan-tuan, saya ringkaskan cerita. So pergi ke sana, jumpa dengan Bomo. So jumpa dengan Tok Bomo. Tuan-tuan jangan jadi kepala lagi, sebab kita tak kenal. Dia kenal. Sebab itu dia sampai kadang-kadang benda tu mengrosak akidah pun dia hantam saja. Sebab dia malu tau tak. Dia dah tahap dia dah drop sangat. So orang tak ada agama, dia macam tu lah. Dia tak ada akidah yang kuat, jadi macam tu. So dia pergi, tuan-tuan tahu Tok Bomo tu apa Tok Bomo tu suruh dia buat? Pegang buah kelapa. Buat apa? Tok Bomo tu suruh apa? Ambil anak tikus yang baru lahir tu. Ambil. Nanti lu tak buat apa nanti lu. Ya, ambil anak tikus yang baru lahir tu dalam beberapa ekor, yang merah-merah lagi tu. Nak dengar lagi kau macam mana? Kau serius nak dengar ni kan? Ni masuk YouTube ke apa ni? Nanti kena sensor ni kan? Buh dalam roti gardenia tu, gula, makan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar tentang bab-bab ilmu sihir, ilmu jahat, jin atau ilmu jahat ini, dia kan suka benda kotor. Dan dia suka kita terlibat dengan benda kotor. Macam lampin wanita. Kan benda-benda tu kan kalau orang nak buat sihir, kan dia suruh minta benda-benda kotor. Dia suruh kita baca Quran dalam jamban. Dia suruh kita makan najis. Dia suruh makan benda-benda macam tu lah. Tuan-tuan tahu tak, kita ni mungkin kita rasa macam apa ini, kau ni tak ada iman ke apa? Memanglah dia tak ada iman lah tu. Tu yang kata, kalau nak tahu kita ni betul punya iman, bila kita diuji. Tuan-tuan semua kawan-kawan baik-baik, mak mentua semua okey. Ini mak mentua dia kutuk hari-hari, larat dia nak tahan. Tu yang dia cari benda macam tu. Tapi kalau orang yang ada iman dalam hati dia, dia tabah hadapi hidup dia. Ni orang rapuh sangat iman habis macam tu. Takut tuan-tuan, ni yang bahaya. Itu sebab tuan-tuan yang saya muliakan, maka oleh sebab itu umat akhir zaman ini senantiasa nak kena berpegang. Betul. Sebab itu tuan-tuan perasan, Nabi Muhammad SAW, Nabi datang kepada kita untuk betul-betul mantapkan akidah kita. Tu yang dibesarkan kepada kita supaya apa?
mantapkan akidah ini dengan cara kita kendalikan segala apa yang kita ada ini dengan cara yang betul. Baik, tuan-tuan rujuk dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Surah Kahfi ayat ke-7. Ini cara pengendalian aset, pengendalian benda-benda yang melibatkan harta-harta sekeliling kita. Ayat tersebut Al-Kahfi ayat 7. Ustaz kesudahan cerita yang makan tikus tu apa dia? Itu saya pun tak tahu. Saya tahu setakat tu ya. Maknanya dia punya terlibat tu. Orang kita kan selagi cerita tak habis kan nanti kan bakal panggung. Ya, jadi saya tak tahu. Dia nak ambil pengajaran saja. Baik, surah Kahfi ayat ke-7, kita tengok ayat tersebut. Kalau ada dalam telefon boleh rujuk sama-sama ya. Kalau ada terjemahan lagi cantik. Allah Taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapa di kalangan mereka yang paling baik amalannya. Nampak? Allah kata apa? Allah jadikan alam dunia ini sebagai zinah. Zinah tu Arab, Melayunya maksudnya perhiasan. Baik, apa perhiasan-perhiasan yang Allah bagi kepada kita ni? Anak, harta, kereta, ni semua tu perhiasan. Termasuk juga pasangan. Pasangan juga adalah perhiasan. Perhiasan tu apa dia? Sesuatu yang membuatkan kita rasa seronok kerananya. Itu perhiasan. Ada orang dia ada pasu daripada China, besar pasu. So kawan-kawan datang, cantiknya, seronok. Kawan-kawan datang tengok, bukan pasu, suami dia, handsome-nya laki kau, seronok. Kan ada orang gitu. Ada orang kan, wanita-wanita Malaysia kan sekarang taste dia lain macam. Dapat lelaki negro kan, suami kau, kau ada ya? Dapat suami kulit hitam, bangga dia ya? Muka macam Usain Bolt kan. Dia cukup bangga betul. Ada orang gitu. Tak kisahlah, pasangan ni adalah yang membuatkan kita rasa bangga. Sebab dia perhiasan. Macam kita lah, macam kita tuan-tuan, macam kita ada pen. Kan ada orang dia ada ball pen yang mahal-mahal kan, Parker ke apa, saya tak tahu lah jenama yang mahal tu. So dia ada pen tu, tapi satu hari anak kecil ni duk main pen, hilang pen tu entah mana. Yang ada penutup dia. Tapi ada orang dia ambil penutup tu, selit tau. Dia selit untuk ke majlis, selit. Pen tak ada, penutup saja dia pakai. Sebab dia bangga. Bukan kerana pen, tapi kerana brand tu. Dia bangga. Sekali minta sign sikit boleh? Penutup saja. Tapi sebab dia bangga. Macam kita dengan pasangan kita ada kurang tak? Ada kekurangannya tak? Ada tak? Ada. Tapi bawa tak? Bawa. Pasal bangga. Penutup pun jadilah bawa. Itulah perhiasan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jadi Allah Ta'ala sebut apa? Cara kita nak mengendalikan perhiasan-perhiasan tadi itu dengan cara apa? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala nak tengok ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang pandai handle ni semua, duit kamu, harta kamu, ilmu yang kamu ada isteri atau suami atau pasangan atau anak-anak, macam mana kamu nak handle secara betul? Akhirnya ayat ini dijawab, Allah Ta'ala jawab pada ayat ke-110 surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi ayat 110 Allah jawab. Macam mana cara nak guna tu? Allah jawab. Allah Ta'ala sebut balik ayat tu. Allah kata apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Siapa yang berharap nak bertemu Allah, dengar siapa nak bertemu Allah nanti ni? Semua. Jadi Allah kata, siapa yang berharap nak bertemu denganku, maka apa yang nak kena prepare daripada sekarang? Allah kata, amalan salihah. Maknanya, perhiasan tadi tu kena bawa ke arah yang soleh. Ada isteri, didik jadi solehah. Ada anak, didik jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Betul kan? Tu saya kan, anak ni jangan main-main tu. Anak ni dia memang penyejuk di mata, penenang di hati kan? Betul kan?
Kita ni tuan-tuan, boleh bayang tak kerja macam mana kelang kabut di pejabat, tension macam mana dengan kawan ke apa bagai. Tapi kalau balik rumah, buka pintu, tengok anak tengah semayang, anak tengah baca Quran, anak tengah basuh pinggan, anak tengah vacuum, anak tengah duk, ya Allah, dia buat kerja rumah di tengah ibadat tanpa disuruh. Seronok tak? Tak payah suruh, dia buat sendiri. Seronok tak? Oh, seronok.